Saya jemput Bangi. Terima kasih Tan Sri Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Dalam mata yang bersih, merayap cahaya yang jernih, aku sama menagih kemerdekaan kekasih. Dalam dada yang mesra tenang telaga cinta, aku janji setia membela tanah pusaka. Tan Sri Speaker, itu adalah nukilan sajak daripada Dato' A. Samad Said. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan rang undang-undang yang cukup bersejarah ini. Secara peribadi saya tak sangka dalam masa kurang daripada 2 tahun saya akan dapat peluang untuk membahaskan suatu rang undang-undang yang bertujuan untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Jalan kita sampai ke momen ini, Tan Sri Speaker, penuh dengan liku dan cabaran. Daripada manifesto yang nampak mudah, iaitu memberi kewarganegaraan sama rata kepada ibu warga negara Malaysia, ianya menjadi persoalan-persoalan, perbincangan-perbincangan dan tumbuhnya cadangan-cadangan yang lain dan pindaan-pindaan yang lain. Dan kita tahu apa yang berlaku, Tan Sri Speaker. Sudah pun dilakar sejarah. Perbincangan, perbahasan, kritikan, kecaman dalam proses yang mana kita akhirnya sampai ke tahap kita ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini membahaskan rang undang-undang pindaan perlembagaan ini. Ya, YB Menteri sendiri sudah tentu telah menerima banyak kritikan dan serangan daripada lawan dan juga kawan mengenai isu ini. Mengapa? Mengapa respons yang begitu hebat, begitu tajam tentang isu ini? Ini kerana, Tan Sri Yang Dipertua, kewarganegaraan itu adalah sesuatu yang begitu penting bagi setiap individu. Tan Sri Yang Dipertua, individu tanpa kewarganegaraan atau stateless persons mengalami pelbagai kesukaran. Kesukaran untuk mendapat akses, menikmati hak-hak asasi yang asas dan mendapat pendidikan tinggi, khidmat kesihatan, berkahwin dan bekerja. Kalau nak mati pun susah, Tan Sri Speaker, bila kita tak ada kewarganegaraan ini. Situasi ini sudah tentu memberikan tekanan mental kepada individu tanpa warga negara. Saya sendiri pernah berjumpa dengan seorang yang dah dewasa, hidup dekat Malaysia selama-lamanya setakat ini, tetapi tak ada kewarganegaraan. Nak buat apa-apa pun susah, Tan Sri Speaker. Saya dah lihat, dah jumpa ibu, bapa yang memikirkan masa hadapan anak mereka. Orang dewasa yang hidup dengan penuh dugaan kerana isu kewarganegaraan. Ini bukan isu main-main, bukan isu remeh, bukan isu picisan. Orang tanpa warga negara bukan seperti yang digemburkan. Mereka bukan warga negara Cina ataupun warga negara Bangladesh. Mereka tinggal dalam tanah air kita, tapi tak ada dokumen kewarganegaraan. Saya tengok dekat media sosial betapa sinisnya beberapa orang apabila ada rakyat yang dapat warga negara, ada individu dapat kewarganegaraan. Kenapa kita dengki sangat? Kenapa kita nak nafikan nikmat sedikit ini pada orang-orang seperti ini? Walk a mile in their shoe, dengan izin Tan Sri Speaker. Barulah kita nak bersuara tentang mereka yang mengharungi begitu banyak keperitan hanya kerana tak ada dokumen kewarganegaraan. Tan Sri Speaker, saya harap bahawa kita jangan lagi polemikkan isu kewarganegaraan ini, supaya kita dapat bersama-sama ada empati pada mereka. Tan Sri Speaker, kita tahu rang undang-undang ini masih tidak sempurna. Undang-undang manusia memang tidak akan sempurna. Tetapi adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai ahli parlimen untuk membangkitkan beberapa perkara yang sebelum ini pun telah dibangkitkan oleh beberapa ahli parlimen yang lain. Pertamanya, saya faham mengapa rang undang-undang ini bersifat prospektif dan bukannya retrospektif. Tetapi apabila insya-Allah kita luluskan rang undang-undang ini, pindaan ini, ianya merupakan satu statement of intent, dengan izin, bahawa inilah dasar negara kita yang baru. Jadi permohonan-permohonan sebelum ini oleh mereka yang mengalami kesukaran untuk mendapat kewarganegaraan kerana ibu mereka adalah berkahwin dengan bukan warga negara, saya fikir bahawa kita harus as
policy statement kita kena beri kewarganegaraan ataupun sekurang-kurangnya lupuskan ataupun selesaikan isu-isu permohonan ini. Kedua, saya mohon sedikit masa lagi. Isu tentang pindaan pada perkara 262. Banyak diperkatakan di luar sana dan sememangnya ada risiko sekiranya isteri yang dapat kewarganegaraan kemudian bercerai, kewarganegaraan mereka dilucut dan menjadikan mereka stateless. Saya ingin mendapat penjelasan apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memastikan isteri bukan warga negara tidak menjadi stateless, dan lebih penting lagi, saya ingin supaya menteri catatkan dalam Hansard di ruang Dewan Yang Mulia ini bahawa tidak akan ada seseorang yang akan dilucutkan kewarganegaraan mereka sekiranya ia menjadikan individu tersebut stateless. Maknanya, kalaupun ada permohonan, kalau akhirnya apa yang terjadi adalah individu itu, isteri itu akan menjadi stateless, kita jangan lucutkan kewarganegaraan itu. Saya nak supaya menteri bagi jaminan tersebut. Tan Sri Di-Pertua, kita bercakap tentang kontrak sosial John Locke, di mana individu memberi sedikit kebebasan dan hak mereka kepada negara atau daulah atau state untuk memastikan bahawa mereka dilindungi oleh state atau negara tersebut. Kewarganegaraan ini, Tan Sri Speaker, memaksikan kita pada satu entiti negara, mengikat kita pada masyarakat dengan identiti bersama. Kewarganegaraan ini membolehkan individu untuk hidup dengan bermaruah, dengan hak dan kebebasan dalam satu negara yang berdaulat. Jadi diharapkan, Tan Sri Yang Di-Pertua, dengan pindaan ini kita akhirnya memberi sedikit keadilan kepada anak-anak yang lahir, kepada ibu-ibu yang berkahwin dengan warga negara. Kita, Tan Sri Speaker, kita buat seberapa baik yang boleh dalam peluang dan ruang yang diberikan kepada kita. Yang lain, Tan Sri Speaker, kita berserah kepada Yang Maha Esa, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Bangi mohon menyokong. Terima kasih Bangi. Saya jemput bayan baru